أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري rahimahullahu ta'ala qala, berkata Imam Bukhari, babu al-ma'i, bab tentang air alladhi yang yughsalu, digunakan untuk membasuh dengannya, membasuh rambut ataupun bulu. Rambut ataupun bulu, asy-sya'ru sya'run bulu, kan sya'rul insan, bulu atau rambut manusia. Kalau kita tengok yang hadis atas tu 32 ni, kan Nabi di sini air tu keluar daripada jarinya, tangannya. So tangan kan orang Arab kan dia bulu-bulu kan, banyak bulunya. So bila direndam tu, kemungkinan bulu tu, bukan kemungkinan lah, bulu tu akan kena air. Jadi persoalan sekarang ini, bulu ni ataupun rambut ataupun bulu manusia ni najis ke tak najis? Kalaulah masa duduk di tangan tu tak ada masalah. Masa keluar daripada tangan, takkan dia kata tak tercabut. Bulu tu ada kemungkinan tercabut. Rambut pun kan, keberangkalian untuk gugur tu daripada janggut ke apa semua kan, akan dahlah kita tekan lagi, mana kena khilal. Kena, kalau ada janggut jambang tu, kena air tu nak kena biar sampai tu kan, kita gosok kan. Jadi keberangkalian tu keluar bulu tu besar lah kan. Dan bulu tu kan ada juga kaedah dalam fiqh kata, so mana-mana anggota yang tercabut, so dia najis. Dia akan jadi najis. Dia jadi bangkai lah. Dia tercabut tu jadi bangkai. Bangkai tu najis. Jadi Imam Bukhari kata, duk bahas fiqh panjang-panjang, dia kata rambut ni najis ke tak najis. Ni jelas ni, dia kata ni Nabi sendiri ni ambil wuduk gini atas tadi. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahawa rambut tu Nabi bukan setakat bulu, rambut tu Nabi bagi lagi kepada sahabat. Munak sangat, tabarruk sangat kan. Ambil rambut aku ni kan. Masa sahabat bekamkan Nabi ataupun halq, cukur rambut Nabi kan, Nabi bagi rambut tu untuk disimpan. Tapi ada juga yang kata tak, najis, tapi tabarruk itu tabarruk. Nabi bagi tu untuk tabarruk. Bahagian yang Nabi berikan untuk tabarruk, sama ada yang dianggap najis ataupun tidak. So yang problem dalam bab ni ialah mazhab Imam Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Problem. So problem tu di kalangan ashabus Syafi'i. Maksudnya mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i yang berpecah dua, yang mengatakan bahawa rambut itu, ada yang mengatakan rambut itu najis, ada yang mengatakan rambut itu tahir, suci. Nanti dia akan sebutlah ulama-ulama daripada grup Khurasan. Zaman dulu Syafi'i, mazhab Syafi'i ini dipecahkan kepada dua ulama mazhab yang hebat. Satu mazhab Khurasan, satu mazhab Iraq. Mazhab Mesir, tempat Imam Syafi'i melahirkan mazhab dia, sebab final mazhab dia tu dia tulis di Mesir. Sepatutnya adalah mazhab Mesir kan. Tak ada mazhab Mesir. So yang adanya mazhab Khurasan dengan mazhab Iraq. Seolah-olah macam ilmu yang di Mesir tu telah ditransfer ke Khurasan dan Iraq. Sebab masa zaman Imam Syafi'i tu, dia punya pelajar Imam Syafi'i tu ramai. So datang daripada seluruh tempat. Jadi mereka yang bawa balik tu mazhab tu.
Kemudian setelah tu Mesir dalam abad-abad yang ke 300 something lah. 300 Hijrah something, masa tu Mesir dah dikuasai oleh kerajaan Fatimiyah. So kerajaan Fatimiyah sudah tentulah dia nak naikkan dia punya Syiah kan. So mazhab Syafi'i ini terpencil dan dibawa oleh anak-anak murid dia. Begitu juga anak murid kepada anak murid Imam Syafi'i. Misalnya anak murid Imam Syafi'i, Rabi', yang mengaji dengan dia ramai. Sampai satu majlis tu 900 orang. Dan mereka inilah yang bawa ilmu Imam Syafi'i ke merata-rata tempat. Jadi air yang sedikit tu jatuh najis dalam tu. Contohnya, Rambut. Kalau yang kata najis ni lah. Tapi sahabat masih gunakan air tu. Artinya bulu tu bukan najis. Dan air yang jatuhnya rambut atau bulu, itu air yang tetap tahir, suci dan mutahhir, yang boleh dijadikan alat bersuci. Bukan tahir saja, tapi mutahhir lagi. Suci dan menyucikan. Imam Bukhari biasanya dia tulis terjematul bab, dia datangkan hadis ta'liq. Dia buat ta'liq. Dia datangkan kalau ada pendapat-pendapat tabi'i ke, pendapat sahabat ke, so dia akan masukkan sini. So kalau hadis sebelum ni tentang Aisyah, cerita Aisyah. Yang ni dia ambil yang tabi'i, Ata'. Wa kana Ata'un. Tabi'i Ata' ni. La yara bihi ba'san. Dia tidak melihat adanya masalah. Tak mengapa artinya. La yara ba'san. Tidak melihat, la yara bihi. So, la yara bi sya'n. So, dia tidak melihat ba'san, masalah. So dia tidak melihat masalah. La yara bihi ba'san. Dia tidak melihat adanya masalah. Ayyuttakhadha. Untuk menjadikan daripada rambut ni, daripada rambut al-quyut. Rambut yang banyak, asy'ar, al-quyut. Quyut mana? Quyut benang. Buat benang. Buat proses-proses jadi benang. Ataupun buat jadi tali. Hibal. Dah suci dah kata kan? Rambut suci. Boleh buat tali. Buatlah apa-apa dia. Wasu'ri al-kilabi. Dan juga dia kata la yarabi su'ri al-kalbi ba'san. So dia juga melihat tidak mengapa air yang dijilat oleh anjing. Su'ri ni artinya air yang dijilat oleh anjing. Maknanya tetap suci bagi dia. So bila anjing tu minum ke mestilah bulu dia jatuh ke apa ke kan. Dah lah dia berbulu, mestilah bulu dia jatuh. jadi suci. Samalah juga dia kata tidak mengapa wa mamarriha. Lalunya anjing di masjid. Zaman Nabi tu tak ada pintu pagar masjid. So anjing lalu aja pergi mari. Anjing itu ada bulu, mestilah bulu dia jatuh. Kalau tidak Rasulullah akan buat semakan lah kau. Kena pergi cari bulu-bulu. So itu menunjukkan bahawa bulu sama ada manusia ataupun binatang suci bagi dia. Ni kata Ata'. Lagi dia sebut dalil dia Imam Zuhri lagi. Waqala Az-Zuhri. Berkata Zuhri, iza walagha fi ina'in. Apabila menjilatnya dalam bekas. Ni menjilat ni anjing lah. Anjing menjilat. Apabila anjing menjilat dalam bekas, laisa lahu wudu'un. Dan orang tu tidak memiliki air untuk berwuduk melainkan laisa lahu wudu'un ghairuhu. Tidak ada wuduk yang selainnya. Tidak ada air wuduk selainnya, maka dia boleh yatawadda'u bihi. So orang tu boleh berwuduk dengan air yang dijilat oleh anjing tadi. Walaupun ada keberangkalian dia tadi, bulunya gugur dan sebagainya. Waqala Sufyan, berkata Sufyan Ats-Tsauri. Satu lagi dalil, kalau air liur pun boleh, maknanya air liur pun air itu tetap suci. So kalau bulu lagilah boleh kan? Sebab air liur tu dia lebih kepada dengan daging.
Maknanya bersentuh dengan daging yang tidak dihalal tu. So sini Sufyan Ibnu Uyainah, hadzal fiqhu bi'ainihi. So fiqh yang difahami oleh Zuhri itu dia kata begitulah. Bi'ainihi, begitulah tepat dia. Yaqulullahu ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak menemui air, maka hendaklah kamu bertayamum. Dan sini tak ada pun orang kata ni bukan air. Orang semua sebut air tu. Wa hadha ma'un. Tapi dia kata dalam hati aku rasa something lagi. Walaupun ini dari segi logiknya, ini orang panggil air lagi ni. Walaupun air jilatan tu still lagi orang panggil air. Melainkan kalau teh kan, air Milo tu orang tak kata air dah. Tu orang kata teh tu, teh. Mari saya nak berwuduk, kebetulan ada air teh situ kan. So teh tu teh. Orang tak kata air dah. Tapi kalau ni air lebihan ni, yang jilatan-jilatan ni masih lagi orang kata air. Walaupun nisbah jilatan tu, itu bukan nisbah kata air jilatan anjing. Itu makna yang kena. Bukannya air tu telah bersifat, telah bertukar dia punya ciri-ciri dia seperti air teh tadi. Itu sama juga nisbah macam air sungai, air perigi, air jilatan anjing. Masih lagi air kan? Tapi dia kata hati aku ni ada something lagi lah. Wa fi nafsi minhu syai'un. So dalam hati aku ni ada something dia kata. Baiknya ginilah senang dia kata. Wuduk dengan tayammum sekali. Yatawaddau bihi wa yatayammam. Ini yang pensyarah bengong sikit ni, dia kata macam mana ni? Sini dia kata ni fiqh ni memang ni macam faqih dah ni. Inilah fiqhnya, inilah kefahaman tentang cara berhujahnya, cara untuk beramalnya. Tapi sini dia syak pula. Dia kata hendaklah takut dah tak menjadi air itu bukan air yang boleh kan. So kita tayamum lagi. Sedangkan kalau tak ada air itu barulah tayamum. Macam mana ada air itu berwuduk lagi kemudian tayamum lagi pula. Ini akan dibincangkan nanti oleh Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar dia mula-mula syarah kepada kita. Yang ni dia tak syarah lagi ni. Okay? Yang ni dulu dia syarah. Yang atas ni. Babu al-ma' alladhi yughsalu bihi sya'rul insan. Bab tentang air. Bab air itu maksudnya hukum. Bab tentang hukum air. Babu hukmil ma'i. Bab tentang hukum air alladhi yughsalu bihi sya'rul insan. Hukum air yang digunakan untuk membasuh bulu yang ada pada manusia. Bulu ataupun rambut. Seolah-olah Imam Bukhari, kata Ibnu Hajar, mengisyaratkan. So, asyaral musannifu. Seolah-olah Imam Bukhari mengisyaratkan kepada anna hukmahu, bahawa hukumnya ialah suci. At-taharatu. Hukumnya adalah suci. Air itu suci. Li'anna al-mughtasila, yakni orang yang mandi wajib lah, Qad yaqa'u, mungkin jatuh dalam air kan. Qad yaqa'u fi ma'i ghuslihi lah. Air yang dia mandi wajib. So tafsir kepada qad yaqa'u ni, al-mughtasil ni, yang qad yaqa'u ni, yang yaqa'u ni ialah Rambutnya lah. min sya'rihi. Yang al-mughtasil qad yaqa'u fi ma'i ghuslihi min sya'rihi. Falau kana najisan, kalaulah rambut tu ataupun bulu tu najis, nescaya air itu akan jadi najis lah. La tanajjasa al-ma'u. Dengan sebab bertemunya air dengan benda najis. Bimula qatihi. Li'anna al-mughtasil, kerana orang yang mandi wajib, qad yaqa'u, kadang-kadang jatuh fi ma'i ghuslihi, dalam air yang dia mandi. Sebab orang Arab dulu biasanya dia mandi tu dalam bekas yang kecil ya kan. So yang jatuhnya ialah min sya'rihi, iaitu rambut dia.
Kalau air itu sedikit kan. Kalau air itu sedikit, so air itu akan jadi najis lah. Air itu tidak lagi suci. Dan tidak lam yungqal, tidak dinakalkan. Maknanya tak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW an-nabiyyah lam yunqal anna Nabi SAW tajannaba. So Nabi mengelakkan diri daripada tajannaba dhalika fi ightisali. Jadi dalam mandian Nabi tidak adalah untuk mengelakkan daripada keguguran rambut. Jatuh dalam bekah ke ataupun bulu-bulu tangan yang masuk dalam bekah ke, hanya ambil cebok aja, kemudian basuh tu di luar ke. Untuk elakkan bulu-bulu dan rambut-rambut tu jatuh. Tak pernah tu berlaku gitu. Bahkan sebaliknya, bal kana yukhallilu. So Nabi lakukan takhlil. So takhlil maknanya memasukkan jari-jari ni supaya air itu sampai ke pangkal-pangkal janggut ataupun pangkal-pangkal rambut. Yukhallilu usul, pangkal. Usula sya'ri. Rambut yang ada pada jambang. Dan juga kepala baginda SAW. Sebagaimana yang akan datang nanti. Syarahannya. Sayati. Wadzalika, yang demikian itu yufdi, akan menyebabkan, ghaliban, biasanya, kalau taklid tadi kan, kalau celah-celah kan tu, ini akan membawa kepada kebiasaannya ila at-tanasuri, akan berguguranlah sebahagian daripada rambut ba'dihi. Jadi ini sudah tentu menunjukkan padahal menunjukkan kepada kesucian air, ala taharatihi. Suci, maknanya rambut tu suci. Ini pendapat jumhur ulama. Wa huwa qaulu jumhuril ulama'i. Demikianlah kata-kata Imam Syafi'i juga. Kadza qalahu asy-Syafi'i fil qadim, dalam pendapatnya yang qadim. Kan Imam Ibn Hajar ni, saya dah katakan dia ni mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada masalah-masalah furu' tentang hukum hakam berkenaan dengan, contohnya kita sini ialah air, so yang pertama sekali dia bangkitkan pendapat Imam Syafi'i. So Imam Syafi'i kan kita ada marhalah-marhalah dia, sejarah pengajian dia daripada Mekah, zaman kecil-kecil tu membesar di Mekah, kemudian masa belajar tu pergi belajar di Madinah dengan Imam Malik. Masa Mekah tu dia busy dengan syair-syair bahasa Arab, sebab tu bahasa Arab itu fasih. Terkenal dengan orang yang hebat dalam bahasa Arab, dia pergi duduk dengan orang Badui lah, apa semua, jadi dia punya bahasa Arab tu cantik, Imam Syafi'i. Lepas tu nak menambahkan ilmu agama, pergi belajar di Madinah dengan Imam Malik. Jadilah ahli hadis. Di Madinah, masa di Madinah dengan Imam Malik tu ramai orang mengaji. Mari daripada serata tempat. Daripada Baghdad pun ada. So, sudah tentulah berkenalan dengan ulama-ulama daripada Baghdad. Yang mana pada waktu itu di Baghdad terkenal dengan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun zaman Imam Abu Hanifah ni, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sudah pun meninggal dunia. So yang adanya anak-anak murid dia seperti Imam Muhammad Asy-Syaibani. Muhammad Asy-Syaibani yang kebetulan satu ketika pernah belajar dengan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i pun timbul perasaan dia ingin mengaji di Baghdad. So habis dengan Imam Malik, pergi mengaji Baghdad. So dia dah ada ilmu hadis banyak ni. Pergi Baghdad tu punya ahli ra'i. Maknanya semua ni, semua ilmu dicanangkan dalam bentuk fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa. Masail-masail. So kalau di Madinah ni tak banyak masail. Masail maknanya yang tanya Imam Malik, kalau gini hukum dia apa? Kalau gini hukum dia apa? Kalau gini hukum dia apa? Tak banyak sangat. So kalau pergi ke Baghdad tu banyak sangat masail, sebab Baghdad tu dia kota besar. Kosmopolitan. Masail banyak, kerajaan besar. Jadi masalah di situ masalah fatwa. Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Jadi dibukukan jawapan-jawapan. Tokoh dia itu ni Abu Hanifah, dan dia ambil oleh anak murid dia.
seperti Abu Yusuf, Muhammad Syaibani, Zufar, Hasan bin Ziyad. Bila duduk di Baghdad tu seronok Imam Syafi'i. Masa tu dia mengimbangi, baru belajar istinbat hukum, tengok kaedah. So dia pun itu pemergian dia yang pertama, terdedah kepada macam mana syariat ni dikembangkan. Kemudian dia balik semula ke Hijaz, duduk di Mekah. Kemudian khalifah pada waktu itu, Hantar wali orang alim Mekah tu pergi ke Yaman. dia bawa Imam Syafi'i. Dia Tumpang sekali tengok macam mana duduk Yaman tu, orang berhujah apa semua, dia sambil mengaji, sambil ada untuk guru situ dia mengaji sambil dia buat research, study. Kemudian daripada situ dia terkenal. So, orang deki report kepada khalifah, terpaksa hantar balik dia ke Baghdad. So dia pindah ke Baghdad. Jadi ilmu dia dah bertambah. Daripada Baghdad dia balik duduk Mekah pula lama dia duduk. Tempat dia duduk lama. Lepas tu dia balik pula pergi kedua kalinya ke Baghdad. Di situlah dia menulis. Dia mula mengkaji balik ilmu-ilmu yang ada tu, yang di Yaman, yang di Mekah, yang Madinah, kemudian yang sekarang ni ilmu dia makin bertambah. Makin matang lah. Masa itulah dia mula menjawab. Tulis fatwa, orang tanya dia jawab, kalau jawab keluarlah buku Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah. Orang kata nama tu bukan dia bubuh pun. anak murid dia yang lepas tu tulis Al-Hujjah. Masa di Baghdad. Inilah qaul qadim dia. Lama duduk di Baghdad untuk second time. Kemudian berhijrah ke Mesir. Mesir pula, lagi pula kota tu pun pelik juga kan. So pergi Kuala Lumpur, kemudian pergi Singapura pula. So suasana dah berbeza-beza kan. Tamadun tu berbeza, orang pun berbeza. Di Mesir sendiri pun ada alim ulama dia bertukar pikiran, munazarah, berbincang apa semua tu. Ada setengah-setengah pendapat tu dia tukar. Jadi yang dia karang dulu Al-Hujjah tu, dia tulis balik jadi Kitab Al-Um. So masa dia duduk di Mekah tu, masa duduk Mekah yang first time setelah dia pulang daripada Baghdad, masa tu Abdul Rahman bin Mahdi, muhaddis yang lebih tua daripada Imam Syafi'i, minta dia tulis usul. Sebab dia dah mula pandai mengimbangkan antara usul dengan hadis setelah pergi ke Baghdad. Jadi guru dia Abdul Rahman bin Mahdi tu suruh dia tulis usul. Risalah dia Pun belum lagi matang. Setelah dia balik semula ke Baghdad tu, tu dia polish pula di situ kan. Risalah. Jadi 2-3 kali dia punya kitab dia tu dipulishkan. Sebab itulah pendapat dia tu ada yang Al-Qadim, Al-Jadid. So Al-Qadim katanya yang di Baghdad, dan Al-Jadid yang barunya, pendapat yang barunya yang di Mesir. Walaupun setengah ulama tak setuju lah, dia kata Qadim tak ada, dia ada satu qaul je. Al-Jadid itu keputusan. Itu proses. Yang lama tu yang proses. Itu yang dia tinggalkan dah. Yang baru, yang ni yang pendapat dia nya. Wa nassa alaihi fil jadid. Kan, ni pendapat dia yang qadim, kemudian dinaskan. Maknanya kita Al-Hujjah tu memang tak ada dah. Adanya disebut-sebut aja. Al-Um tu memang ada lah pun kan. So kita dia yang hujah tu tak ada dah. Wa nassa alaihi fil jadid. Dan dia menaskan, mana dia tekskan, dia masukkan, dia tulis masalah ini dalam kitab dia Al-Jadid. Aidan, dan wasahhahu jama'atun. Dan ini ditasihihkan. Pendapat ini disahihkan oleh sekelompok ulama di kalangan min ashabihi. Di kalangan murid-murid Imam Syafi'i. Murid dia ramai. Bukan setakat Imam Syafi'i ramai. Anak murid dia selepas tu pun Rabi'. So Rabi' Al-Muradi. Rabi' Al-Muradi, itu di antara anak murid dia yang menyebarkan fikrah Imam Syafi'i. Dikatakan pernah orang mari mengaji dengan Rabi' tu, 900 orang tahu mengaji dengan dia. Satu majlis. Tak heranlah maksudnya ilmu dia tu dibawa ke Baghdad. Baghdad tu memang dia duduk Khurasan. Wa hiya tariqatul Khurasaniyin. Dan ini ialah tariqah.
Tariqah yakni aliran ulama-ulama Khurasan. Khurasani Yina. Tadi kan dalam mukadimah saya dah sebut tadi, two school of thought kan. dua aliran mazhab Imam Syafi'i. Dipecahkan kepada dua ulama. Satu ulama Khurasan, satu ulama Iraq. Bukan tempat ni, bukan tempat. Bukan makna tempat. Mana orang yang bawa fikrah dia ni, sebab ada yang katakan Khurasan ni sebab ulama Yang mengasaskan aliran ni. ialah yang Khurasan ni adalah Qaffal. Qaffal As-Saghir. So pendapat-pendapat dia ni ramai yang follow dia. Dan Qaffal ni daripada kawasan ni Khurasan. Dan tok guru dia, anak murid dia ramai-ramai di kalangan Khurasan. Jadilah pendapat Khurasan. Walaupun ada saja orang Iraq pada waktu itu yang pergi mengaji situ dan duduk di Iraq tapi membawa fahaman Khurasani. Samalah juga dengan yang di Iraq. Tahun dalam sekitar akhir-akhir tahun 300 ni hingga ke awal-awal 400 Hijrah ni, ini ilmu berpusat banyak pergi ke Khurasan. Khurasan maksud dia Sebahagian daripada daerah Iran lah kita sekarang ni. wasahhaha jama'atul qaul. Ini kalau ulama Khurasan dia kata maknanya tidak najis. Sebab setelah tahqiq qaul Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i banyak nak murid. Ada yang kata gini, ada yang simpanan dia. So, orang yang kemudian yang akan tahqiqkan which one is the true pendapat Imam Syafi'i. So, dia ada kategori-kategori ulama yang saya ada yang takhrij mana keluarkan semua pendapat Imam Syafi'i. Dalam kitab mana-mana orang pernah sebut kan, keluarkan. Kemudian buat selection. Itu tugas ulama lain pula, selection, mana yang tepat buat pilihan. Kemudian pilih-pilih yang ni kena buang-buang, tinggal yang ni aja. Ada 5 aja kan. So 5 tu nak tahu yang rajahnya yang mana. Tu tengoklah. So, jadi kategori ulama tu berbeza daripada satu peringkat tabaqah-tabaqah, dia panggil tabaqah-tabaqah Ulama Syafi'i. level-level ulama Syafi'i. Satu pihak mengatakan tidak najis. Dan satu pihak lagi wasahhaha, telah mensahihkan jama'atun al-qaula, pendapat yang mengatakan tanjisihi, najis rambut. Maknanya rambut akan menajiskan air. Ini pendapat wahia tariqatu al-Iraqiyyin. Ulama-ulama Syafi'i yang Aliran Iraq. hasil daripada semakan mereka lah. Mereka kata yang ni najis. Sebab apa yang dalil dia, apa yang gugur daripada, apa yang keluar daripada anggota jadi bangkai, najis. Apa yang terpisah daripada anggota badan kita. So, bila Bukhari tahu semua ni, so dia buatlah tajuk. Sebenarnya tak. Dalil dia, wastadalla Imam Bukhari, wastadalla al-musannifu. Pengarang yakni Imam Bukhari mendalilkan tentang kesucian rambut ala taharatihi, dengan apa yang dia sebut bima zakarahu, berupa hadis, minal hadisi, hadis pula hadis yang marfu', yang sabit daripada Nabi SAW, yang sampai kepada Nabi. Hadis-hadis yang dia akan sebut selepas ni lah banyak. Wa tu'uqiba, dikritik pendapat ni. Wa tu'uqiba, dikritik pendapat kata sucinya rambut. Bi'anna, dengan kenyataan bahawa sya'ran Nabi ataupun sya'ran Nabi, bulu Nabi ni, rambut ke bulu dia ke, itu yang mukram, yang dimuliakan. kan? So sesuatu yang dimuliakan, Arti maknanya khusus untuk Nabi je lah. La yuqasu alai, tidak boleh dikiaskan yang lain ke atasnya. So ini yang Nabi khusus. Maknanya yang ada pada body Nabi tu, pada Nabi tu ialah yang dimuliakan. So ini khusus untuk Nabi. Maknanya untuk orang lain,
rambut dengan bulu ni tetap najis. Dan ini dibangkang oleh Ibnu Munzir. Wa naqadahu Ibnu Munzir. Ini kita dah sebut Ibnu Munzir ni, dia ada satu kitab kan. Ibnu Munzir dan Khattabi dan selain daripada mereka, dia kata bi anal khususiyah la tasbutu illa bidalilin. Khususiyah mana khusus benda untuk Nabi ni tak akan sabit melainkan kena ada dalil dia. Kalau tak ada dalil, kembali sesuatu asal ni kepada wal aslu adamuhu. Asal sesuatu ni ialah tak ada khususiat untuk Nabi. Nabi macam orang lain juga. Melainkan ada yang khusus-khusus dia. Macam kahwin, Nabi khusus dia lebih daripada 4 tu khusus. Ada dalil dia lah. Ini sekian. Kalau nak kata yang ni dalil khas untuk Nabi, bawa satu dalil yang khusus. Ada tak dalil khusus? So kita berhenti dulu sini, nanti kita akan sambung sini balik lah, sebab masalah ni kronik sikit. Wallahu a'lam bissawab.